Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ini kita akan sembang tentang sebuah filem yang sedang ditayangkan di Astroverse bertajuk The Disappearance of Edina Adwa. Terima kasih kepada subscriber lama. Selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, hampa boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan selepas ni. Untuk pengetahuan hampa, filem ni dah ditayangkan dekat Astroverse aku rasa 2 minggu lepas kot. Tapi aku sengaja lambatkan review ni sebab aku nak sembang full. Okay, sekali dengan spoiler sekali aku nak terangkan. So aku tak mau hampa hilang excitement waktu tonton cerita ni, jadi aku tangguhkan. Tapi kalau hampa still tak tonton lagi cerita ni, hampa boleh pergi tonton dulu dekat Astroverse and then patah balik mai kat sini dan tonton review aku. Sebab tidak nanti hampa hilang excitement hampa nak tonton filem ni. Filem ni diarahkan dan ditulis oleh Kyle El Halim, lakonan Alicia Amin, Syazwan Hassan, Bulan Terry dan ramai lagi. Ada banyak cast dalam ni, aku tak mahu sebut semua. Pengarah ni dia tak pernah terbit mana-mana filem sebelum ni. Ini adalah filem debut dia. Sebelum ni dia hanya terlibat dalam videografi saja, bidang videografi. Dia tak pernah terbit apa-apa iklan. Mengisahkan tentang Sofia yang menyertai 7 rakan yang bercuti di sebuah kawasan pendalaman. Malangnya sebuah tragedi menimpa mereka apabila secara tiba-tiba mereka diburu oleh seseorang yang tidak dikenali. Okay, itu sinopsis dia. Sekali lagi aku nak peringat yang mana yang tak tonton lagi, aku rasa sampai sinopsis ni lah saja kot. One more interesting thing, filem ni dikabarkan diinspirasi daripada filem Friday the 30th. Okay, so itu saja. Yang kepada yang tak pernah tonton filem ni dan nak tonton, pergi tonton dulu. Sebab lepas ni apa yang aku akan cakap adalah semuanya spoil. Jadi aku tak mahu hampa tak feel cerita ni. Okay, sebabkan hampa dengar review aku dulu. Okay, lepas aku tonton filem ni, aku rasa macam pengarah ni dia ada harapan. Okay, dia ada harapan. Bagaimana aku tonton filem pertama Syafiq Yusof, Sam, waktu tu aku rasa macam ada sinar lagi untuk scope production terbitkan sebuah pengarah yang bagus, malah lebih bagus daripada abang dia. Waktu aku tonton Sam tu, aku rasa macam Syafiq Yusof ni boleh pergi lebih jauh lagi daripada abang dia. Untuk Kyle A. Halim lah, aku macam tu lah, the same feeling. Aku rasa dia ada harapan untuk jadi pengarah yang lebih baik in future, untuk terbitkan filem yang lebih baik in future lepas habis aku tonton filem ni. Itu apa yang aku rasa terhadap pengarah ni. Tapi apa yang aku rasa tentang filem ni, of course lah dia tak kuat. Dia tak kuat dan dia juga tak, dia masih ada banyak lagi plot hole dan flaws yang perlu diperbaiki lah. Okay, kita nak sembang yang pertama adalah tentang skrip dia. Okay, skrip dia sangat-sangat tak kuat. Okay, killer dia ada motif, tapi friendship lepa tu macam terumbang ambing. Cara karakter yang ada perselisihan faham di antara lepa, macam ada background story yang tak boleh diceritakan lagi pada awalnya tu, tak berapa nak kuat, tak berapa nak subtle. Dia macam terlalu memaksa. The script dia juga, dia macam more to tell than show. Faham tak? Tu dia filem macam ni. Filem ni bergenre thriller. Okay, filem bergenre thriller ni hang tak boleh banyak dialog. Kat mana thrill dia? Dialog tu sepatutnya time scene suspense saja. Maksudnya duduk tengah duduk, yelah hang tense, hang nak pendapat kawan ni, pendapat kawan tu, benda-benda macam tu je. Tapi dari segi benda-benda lain, seharusnya ianya melalui visual barulah kita rasa thrill tonton cerita ni. So dia tak patutnya banyak tell dan show, dia banyak show sepatutnya dan tell. Kemudian filem ni macam, bagi aku dia macam menekankan tentang survival mood. Itu juga yang dicakap oleh killer dia waktu ke hujung filem, yang dia lah nak push mangsa-mangsa dia ni to the survival mood. Supaya mereka mengaku tentang salah mereka kan. Tapi killer tu punya motif, jadi macam tak ada arah tuju. Bila hang nak push someone to the survival mode, hang kena pick hang punya prey tu elok-elok. Maksudnya kalau hang nak bunuh orang, hang kena bunuh yang bawah-bawah yang tak ada function tu je. Dalam hierarki tu kena bunuh yang bawah-bawah yang tak ada function. Yang atas-atas tu barulah hang simpan untuk di soal siasat. Barulah benda tu make sense. Tapi killer ni awal-awal tu dia ada satu scene dia hentuk kepala sepediak tau. Dia tak bunuh terus, dia hentuk. Aku ingat mungkin ada reason pasal dia simpan kawan tu. Tapi hujung-hujung dia bunuh macam tu saja. Sepatutnya benda macam tu kena susun elok-elok lah dari segi hierarki prey dia tu, barulah jadi elok sikit. Kemudian 1 tahun punya timeline tu aku rasa sangat lama dan sangat kosong lah. Itu aku rasa jadi macam plot hole. Walaupun dia cakap kata 1 tahun dia prepare, the killer tu prepare 1 tahun tu untuk balas dendam. Tapi apa yang jadi dalam 1 tahun tu? Dina tu hilang macam tu, ada kes mahkamah ke, ada berita besar ke, sebab hilang macam tu saja. Something lah, you need to give something lah selain daripada killer tu prep. Dia seolah-olah killer tu tahu siapa yang bersalah. So kenalah tunjuk juga yang Dina tu sembang dengan killer tu ke macam mana ke, things like that kena dimasukkan supaya dia tak kosong macam tu.
Dari segi karakter perselisihan faham ni, aku rasa hang boleh refer macam salah satu filem Zindagi Na Milagi Dubara. Filem ni filem Hindustan. Ada dua karakter ni, dia ada perselisihan faham. Director dan scriptwriter hanya tunjukkan melalui mimik muka dan juga dialog yang hanya sikit-sikit je dia bagi. Tapi pasal apa lepas perselisihan faham, kita tak tahu lagi. Kita still follow journey dia sampailah ke tengah, tiba-tiba lepas bergaduh. Time bergaduh tu lah baru dia luahkan apa yang terbuku di hati. Dari segi filem ni pula, dia macam secara tiba-tiba tengah dalam perjalanan tu, tak ada apa-apa pun, tak ada mimik muka yang macam tak selesa ke apa ke, tak ada. Tiba-tiba dekat rumah homestay yang lepas stay tu, tiba-tiba Natalia nama dia, Nat. Tiba-tiba Nat tu macam tak puas hati dengan Sofia. Macam random gila skrip tu. Hang kena bagi pembayang sikit awal-awal dia, dan barulah bagi tahu pasal apa depa ni tak apa nak selesa dengan Sofia ke, pasal apa depa ni act macam tu terhadap Sofia ke. Itu nak kena diperbaiki in future. So that one for script. Kedua, dari segi structure, penyusunan jalan cerita. Cerita ni dia nak bagi penonton, audience macam berteka-teki tau siapa pembunuh dia. Ada dua calon saja yang dia bagi. Pertama Edina tu sendiri, kedua abang Edina itu. So biar aku layout dulu dia punya structure. Okay. Penyusunan dia yang pertama, aku susun bukannya dari segi ikut buku ke apa, aku susun just bagi macam hampa nampak dengan lebih jelas lah. Yang pertama, malam Edina tu hilang. Okay, dia start dengan malam Edina tu hilang tu, dia terus establish jenis jalan cerita lepas nak pergi bercuti apa semua tu. Kemudian mainlah konflik, salah seorang daripada dibunuh, ada pemburu. Kemudian ada scene flashback kejadian tersebut, di mana yang hero utama dia tu, yang kawan tu yang cakap, yang cerita apa yang sebenarnya terjadi. And then sebelum lepa nak reveal siapa killer tu, dia ada flashback tentang Sofia dan Edina, satu scene lepa pergi memanah time tu. Sebelum dia nak reveal pembunuh, dia reveal yang tu dulu. Aku rasa maybe dia nak nampak yang sebenarnya siapa pembunuh tu, nak bagi pembayang. Lepas dia dah flashback Edina tu, barulah dia masuk scene lepas kena tangkap tu, dia duduk kat meja. Tapi kat situ lepas flashback sekali lagi scene tu, abang dia pula cerita kali ni. Tadi si pelaku tu yang cerita, kali ni abang dia pula yang cerita. Sebab tu abang dia cerita start 1 tahun dia prepare semua. And last kali yang ketujuh adalah climax filem ni. So ada 7 kotak dekat sini Kalau aku rasa kalau nak bagi penonton lebih berteka-teki lagi, aku rasa for me lah better mulakan scene ni dengan yang pertama malam Edina hilang tu. Kemudian title dia. Selepas title, terus insert flashback Edina dan Sofia yang lepas pergi memanah tu. Tapi masukkan dari segi mimpi lah. Macam Sofia ni, yelah dah kawan baik hang hilang, hang still teringat sampai hari ni, sampai bawa ke mimpi-mimpi. So dekat scene tu, dia sembang pasal, ada insert pasal nama abang dia apa semua. Kat situ, kat awal tu, at least aku rasa kalau penonton dia akan grab yang ada 2 nama dah kat situ, Sofia dan abang dia. Tapi kita still tak tunjuk abang dia lah kan, tapi kita bagi clue. And then barulah establish jenis lepa nak pergi ke kawasan pendalaman tu, bercuti sentra. Then my conflict. And untuk flashback ni aku rasa sekali dah cukup dah, tak perlu 2 kali macam susunan awal tu. Sekali dah cukup dah. Sekali ni hanya bagi killer je yang terangkan A to Z. Full flashback kat situ. Biar Sofia terpinga-pinga sampai ke hujung, dan dia tahu yang hujung tu dia betray oleh kawan dia sendiri. Dalang di sebalik semua ni adalah bukan lelaki tu, tapi kawan baik dia perempuan tu. Sebab kawan baik perempuan dia tu cemburu dengan lepa 2. Contoh lah kan. And last kali barulah climax, how they fought the killer sampai habis. Itu bagi akulah. Sebab kalau hang letak flashback Sofia dan juga Edina tu dekat hujung sebelum killer tu reveal siapa dia, jadi dia macam secara tiba-tiba dah, tak bagi pembayang kat awal dia. Macam karakter tu awal tu tak ada, tiba-tiba karakter tu ada kat hujung. Tak boleh lah macam tu. Dia dalam penceritaan ni hang kena bagi hint juga kat awal-awal tu. Kalau hang tengok mana-mana filem pun, dia ada bagi hint tentang kewujudan karakter tu di awalnya. Dan lah kali ke atau tengah-tengah ke, barulah buat keluar karakter tu in visual. Yang ketiga aku nak sentuh pasal cinematography. Okay, cinematography dia ada yang okay, ada yang lawa. Dan my favorite one adalah yang the last shot tu lah, time Sofia nak memanah tu. That one filled with slow motion, dramatic punya move sebagainya. Aku rasa macam that one perfect one lah. Itu scene yang aku rasa top notch. Tapi yang lain-lainnya aku rasa yang perlu ditunjukkan lah, filem ni setting dekat Sabah, jadi why not tunjukkan keindahan Sabah. Letak lebih banyak keindahan Sabah. Ada satu shot je yang aku nampak lawa dengan gunung ganang dia. The rest one tak ada langsung. Kemudian nak tunjukkan yang lepa ni bergerak daripada kawasan kota ke kawasan pendalaman. Director
karakter tunjukkan dari segi, sampaikan dari segi dialog. Mamat tu suruh beli barang-barang sebab dia kata kawasan dia nak masuk pendalaman, susah nak nampak kedai runcit lah apalah. So dia bagi through dialog. Why not tunjuk dari segi sinematografi juga, dari segi shot, tablet shot kawasan ni dan kawasan tu, Sebagai contoh Hot Fuzz. Hot Fuzz waktu karakter utama dia yang ditukarkan daripada menjadi polis bandar ke polis yang kawasan pendalaman, Edgar Wright, director dia, tunjukkan perubahan tu melalui fast pace punya shot. Dan fast pace tu dia ada tunjukkan contohnya line bar telefon hang daripada full tiba-tiba jadi kosong rendah. Maksudnya hang berubah daripada kawasan yang ada line ke kawasan yang tak ada line. And ada banyak lagi cara yang kita boleh explore sendiri untuk kita bagi tahu dekat audience yang kita bergerak daripada kawasan bandar ke kawasan pendalaman. And benda tu perlu ditunjuk sebab nak bagi tahu yang tempat tu kalau apa-apa jadi kat dalam kat kawasan tu susah untuk kita dapat pertolongan. Sebab tu pentingnya untuk establish semua tu. And ada satu scene dekat hall tu yang lepas main game tu, cinematography dia very very boring. Aku rasa boleh refer cerita Ada Hantu pun ada scene yang lepas sembang ramai-ramai dekat hall, and aku rasa scene tu betul-betul top notch dari segi cinematography dan editing. Boleh refer filem tu untuk perbaiki cerita di masa depan kalau ada involve scene sembang ke hall lagi. Kemudian nak sentuh tentang editing. This one very very important sebab terlalu banyak cut, terlalu banyak potongan untuk sebuah scene. Sebagai contohnya waktu scene Amanda dan Sofia dalam bilik, waktu lepas awal-awal sampai tu lepas settle down dalam bilik, kemudian ada gambar Dina jatuh and then Amanda ambil gambar tu apa semua kan. Satu scene saja tapi ada hampir 10 cut dekat situ. Tak ada dialog tapi ada 10 cut. Dia akan drive mata audience macam tak tahu hala tau apa benda yang pengarah dan editor nak sampaikan. Bila terlalu banyak cut, benda tu perlu diperbaiki lah. Boleh cari contoh cara untuk Amanda dan Sofia duduk dalam satu scene dan nak ambil gambar yang terjatuh tu apa semua yang tak involve banyak sangat cut. Itu satu contoh lah kan. Contoh yang kedua dekat hall tu. Dekat hall tu bila hang nak cut orang tengah bersembang, hang tak perlu cut sampai setiap satu dialog kawan ni bicara, semua tu ada potongan. Jadi tak tahu hala nanti. Bayangkan 7 orang berdebat dalam satu kawasan dan semuanya ada tight shot lepa, dan ketujuh-tujuh tu ada dialog dan ketujuh-tujuh tu punya tight shot dimasukkan. Jadi scene tu macam banyak cut nanti. Benda ni juga boleh refer dekat Ada Hantu dan ada macam filem yang involve karakter, ramai karakter berdialog dalam satu tempat. Dia boleh tunjuk benda tu. Ada benda yang kalau kawan ni cakap pun tak perlu masuk pun gambar dia, orang tahu dah tu suara dia. So ada scene yang macam tu tak perlu pun ada muka karakter walaupun suara dia ada dalam scene tu. Kemudian yang terakhir adalah tentang spoiler dia. Bagi siapa yang dah tonton filem ni, hampa dah tahu lah kan yang karakter pembunuh tu adalah karakter Josiah Hogan, yang mana kalau hampa tengok premiere dia, kalau hampa tonton video-video promotion dia, ada Josiah Hogan kat situ. Mestilah hang macam tengah tengok tu, semua karakter dah keluar kan. Karakter-karakter yang ada kat premiere tu dan dalam trailer tu semua dah keluar, tapi karakter Josiah Hogan dia tak ada lagi. Of course lah time tu hang dah macam pembunuh dia Josiah Hogan. Faham tak? Sebab time pembunuh tu mai, semua watak dah keluar kecuali Joshua. So Joshua Hogan ni watak apa? Of course lah watak pembunuh. Jadi dekat situ aku rasa director agak rugi sikit lah. Bila kalau you nak buat full spoiler, you boleh ambil contoh macam filem Interstellar. Director Christopher Nolan buat. Dalam Interstellar kita ada satu karakter Matt Damon, yang mana karakter tu kita tak tahu hidup ke tak waktu kita tonton filem tu. Sebab dalam planet pertama yang lepas singgah, siapa yang tonton filem Interstellar ni tahulah. Siapa yang tak tonton, sorry aku tak boleh nak recap semua, makan masa aku nanti. Bila lepas singgah kat planet pertama, researcher kat planet tu mati, tapi lepas nak pergi ke planet yang kedua. Cuma risk dia ni mereka tak tahu semua ada researcher tu hidup ke tak. Tapi bila mereka sampai kat sana, barulah mereka tahu kata kawan tu hidup. Dan kawan tu pula adalah Matt Damon. Matt Damon adalah nama yang besar dalam industri. Tapi waktu nak promote filem Interstellar ni, Matt Damon tak main premiere, nama dia tak ada dalam poster, nama dia tak ada dalam apa promotional tools. Mereka tak mention sekali pun. All because director tak mau filem ni spoil, tak nak audience sentiasa tertanya-tanya sama apa yang akan jadi selepas ni. So that's how nak buat filem ni supaya spoiler free, tak ada spoiler, tak spoilkan penonton waktu tonton filem ni. So tu salah satu contoh lah. Aku rasa macam time aku tonton tu, aku teringat nama Josiah Hogan. Sebab sebelum aku tonton, aku ada go through promotion punya video lah kan, and then aku nampak lah Josiah Hogan. Time dekat dalam poster pun ada nama Josiah Hogan, tapi mana dia? Time duduk tonton tu dia tak ada. Jadi time dah tengah-tengah tonton tu pun kita dah boleh anggap tau yang itu adalah Josiah Hogan. Maka bila dia buka topeng dia tu, feeling dia tu tak kuat lah untuk aku rasa terkejut. Oi Josiah Hogan rupanya. Semua sebab director dah give it all away dah dalam promotionnya, tools dalam premiere
tayangan perdana apa semua tu. Jadi rugilah dekat sini. And that's about it lah. Itu je yang aku nak discuss. For Kyle, aku rasa I look forward lah for your next film. Aku rasa with a proper guidance, dengan cikgu-cikgu dalam film industri yang betul, with the correct circle lah. Kalau hang berada dalam circle yang bagus, circle yang elok, I think your next film can be better than this one. Apa pandangan hangpa tentang filem ni? Drop down your comment, share your thoughts. Kita jumpa lagi untuk next film. Thank you sebab support, thank you sebab tonton sampai habis. Bye bye.